Kerajaan Negeri Kelantan mengakui wujud kegiatan pembalakan dan penerokaan secara haram. Beliau tidak menolak berlakunya pembalakan haram, antaranya untuk membuat kebun, menanam durian dan Hai, saya akan menjelaskan tentang faktor atau punca berlakunya pembalakan haram di negara kita. Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca pembalakan haram terjadi. Antaranya, penguatkuasaan yang tidak konsisten dan menyeluruh menyumbang kepada kegiatan pembalakan berlaku secara berleluasa tanpa menghadapi sebarang hukuman dan tindakan daripada pihak berkuasa. Dalam pada itu, peningkatan ini juga didorong oleh seseorang yang berpengaruh dan mampu mengawal selia sepenuhnya kegiatan kumpulan mereka yang menjadikan pihak berkuasa semakin sukar untuk mengesan dan membendung kegiatan haram ini. Presiden MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, pihak berkuasa didakwa tidak mengambil tindakan tegas dan menutup mata terhadap aktiviti pembalakan haram meskipun ia telah berlanjutan sejak bertahun-tahun lalu. Seterusnya, aktiviti pencerobohan pembalakan turut menjadi penyumbang kepada kegiatan sedemikian berlaku dengan lebih aktif dan hangat. Sektor pembangunan dan pertanian khususnya telah menjadi faktor kepada kegiatan pembalakan haram berlaku secara berleluasa untuk membuka kawasan tanah yang baru bagi tujuan tersebut. Akhir sekali, punca aktiviti pembalakan berlaku secara berleluasa terjadi kerana permintaan yang berlipat kali ganda di pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Kayu kayan yang bermutu tinggi digunakan untuk mendirikan rumah atau dijadikan perabot. Keuntungan yang besar telah mendorong kumpulan pembalak-pembalak haram ini untuk terus menerokai hasil hutan tanpa menghiraukan kesan dan akibatnya di masa mendatang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan segera. Terima kasih. Sekarang saya akan membentangkan kesan pembalakan haram terhadap alam sekitar. Okey, kesan yang pertama ialah pembalakan haram ni dia menyumbang kepada bencana alam. Pembalakan yang tidak terkawal akan menjadikan permukaan bumi gondol dan terdedah kepada hakisan. Bahan yang terhakis akan dibawa dan dimendapkan di sungai, menjadikan sungai lebih cetek. Apabila hujan lebat, sungai tidak dapat menampung air yang banyak lalu ia melimpah ke kawasan sekitar. Ini akan menyebabkan banjir dan berlaku banyak kemusnahan. Kesan kedua pula ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Seperti yang kita tahu, hutan ni tempat tinggal kepada pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Apabila kemusnahan hutan ni berlaku, bermaksud tiadalah tempat tinggal untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan ini. Dan jika perkara ini tidak dibendung, perkara lebih serius akan berlaku seperti kepupusan sebuah spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kesan yang ketiga ialah pembalakan haram ni akan menyebabkan peningkatan suhu. Aktiviti pembalakan haram akan meningkatkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Gas ini mampu memerangkap haba di dalam atmosfera dan daripada dipantulkan semula. Ini menyebabkan peningkatan suhu persekitaran. Ketiadaan ataupun kekurangan tumbuh-tumbuhan untuk menyerap gas-gas ini juga menyebabkan peningkatan suhu. Selain peningkatan suhu, fenomena ini turut menyebabkan kesan rumah hijau dan perubahan suhu setempat. Dan kesan yang terakhir ialah pembalakan haram ni menjejaskan kawasan tadahan air di tanah tinggi. Ini akan mengurangkan kadar serapan air dan penyimpanan air dalam tanah sekaligus menjejaskan bekalan air. Keadaan ini mendatangkan kesusahan kepada penduduk sekitar. Contohnya seperti yang kita tahu, krisis air yang berlaku di Lembah Kelang ni. Banyak orang mengalami kesusahan kerana tidak dapat memasak, membasuh kain dan mandi. Nama saya Nur Aina Jiha binti Abdul Rahman. Saya akan menerangkan tentang peranan-peranan kerajaan dalam mengatasi pembalakan haram
bagi mereka menyadari kepada masyarakat bahawa pentingnya hutan simpanan ini demi generasi akan datang. Okey, sebenarnya tindakan yang paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan hutan sebagai taman negara dan hutan simpanan kekal. Tindakan ini secara undang-undang memastikan kawasan hutan itu akan terus dipelihara tanpa ada usaha untuk menebangnya demi mengawal keuntungan jangka pendek. Perancangan undang-undang turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah yang tidak ternilai negara kita. Peranan kerajaan yang seterusnya ialah kerajaan perlu mewajibkan semua pokok yang ditebang atas sebarang aktiviti ekonomi seperti projek perumahan, pembalakan, pembinaan pangan diganti secepat mungkin dalam kuantiti yang tertentu. Kerajaan boleh mengenakan syarat bahawa setiap pokok yang ditebang harus diganti dengan 2 atau 3 pokok. Langkah ini akan menyebabkan semua ahli perniagaan berfikir 2 kali sebelum setuju dengan menjalankan projek tersebut. Peranan ketiga ialah kerajaan perlu ada inisiatif untuk menambahkan lagi ranger hutan di Malaysia kerana mereka mempunyai jumlah yang kecil. Kemudian penggunaan teknologi seperti drone, satelit dan helikopter akan memudahkan lagi kerja mereka. Pengawasan air yang cekap ini secara tidak langsung mereka akan cekap dalam mengawasi hutan belantara kita supaya tidak dicerobohi dengan begitu mudah. Okay. Peranan seterusnya ialah kerajaan perlu memanjangkan tempoh hukuman dan mengenakan bayaran denda yang tinggi kepada pesalah seperti dipenjarakan 15 tahun dan denda maksimal RM500,000. Kemudian mereka juga perlu kesalahan mereka perlu letak di media sosial, media massa bagi memberi pengajaran kepada masyarakat. Okay, peranan yang terakhir ialah perlunya ada kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan terutama sekali kepada kalangan remaja. Pihak kerajaan perlu menjalankan kempen di sekolah bagi menyedarkan kepada mereka bahawa pentingnya ekosistem, dan apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan lebih bijak membuat keputusan yang berkemungkinan mereka akan terlibat dengan projek pembangunan dan sebagainya. Lagipun remajalah yang akan menjadi warisan hutan negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Saya, Nur Ainul Hayati binti Sani, akan mengupaskan tentang isu-isu pembalakan yang menjadi fenomena besar di Malaysia. Baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan satu fenomena banjir yang hampir melanda ke semua negeri di Malaysia. Pahang juga tidak terkecuali dengan fenomena banjir besar ini apabila kita dapat melihat pelbagai kemusnahan yang terjadi melalui video dan gambar yang dikongsikan oleh rakyat di media sosial. Antara video yang tular adalah satu video yang menunjukkan sisa-sisa timbunan kayu-kayu balak di sebuah tasik di Pahang. Melalui video tersebut tercetusnya persoalan di benak pemikiran rakyat jelata, dari manakah sisa-sisa kayu balak tersebut datang. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang mengeluarkan kenyataan dan menafikan bahawa terdapat pembalakan secara sah atau haram di kawasan hutan berhampiran. Isu banjir balak di Pahang ini bukan sahaja mencetuskan persoalan di benak pemikiran rakyat, malah siapakah pihak sepatutnya yang bertanggungjawab terhadap isu ini. Sekiranya tiada unsur pembalakan secara haram atau sah di hutan berhampiran, jadi dari manakah sisa-sisa kayu ini datang? Pihak bertanggungjawab seharusnya memainkan peranan yang penting bagi memastikan alam sekitar, khususnya hutan simpan, dapat dijaga dengan baik untuk generasi akan datang. Hai, nama saya Muhammad Iman bin Mahib. Saya akan membentangkan solusi atau cara-cara menangani pembalakan haram. Solusi pertama bagi pembalakan haram ialah dengan cara kitar semula kertas-kertas yang tidak digunakan. Ini dapat membantu mengurangkan
pembalakan haram kerana ia mengurangkan minat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pembalakan haram. Kerana kita ketahui bahawa kertas yang telah dikitar semula dapat digunakan sebagai kertas yang baharu, dan kita ketahui bahawa pokok yang digunakan untuk membuat kertas mengambil masa yang lama untuk tumbuh dewasa. Solusi kedua bagi pembalakan haram ialah dengan cara membuat majlis-majlis atau program-program berkaitan dengan pembalakan haram. Ini akan menyedarkan masyarakat sekeliling bahawa betapa teruknya pembalakan haram ini kerana ia akan memberikan kesan kepada negara pada masa akan datang. Sukarela menerma dan menyebarkan berita merupakan solusi ketiga bagi menangani pembalakan haram. Dengan menggunakan Facebook, Twitter dan Instagram, kita dapat menyebarkan mesej mudah tentang bahayanya pembalakan haram kerana di media sosial terdapat ramai pengguna yang menggunakan media sosial. Dengan cara sukarela, kita dapat membantu dengan cara menanam pokok-pokok supaya pada masa akan datang, pokok-pokok kita tidak akan pupus. Menerma kepada NGO-NGO tertentu yang berpaksikan kepada alam sekitar juga dapat membantu mengurangkan pembalakan haram kerana apabila mereka mempunyai wang yang mencukupi, ini dapat membantu mereka melakukan program-program tertentu untuk membasmi pembalakan haram. Solusi terakhir bagi pembalakan haram ialah dengan akta baharu yang lebih berat dan setimpal. Tindakan paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan hutan sebagai taman negara dan hutan simpan kekal. Dengan akta baru yang lebih berat akan memastikan kawasan itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk menebangnya demi mengawal keuntungan jangka pendek. Undang-undang yang baharu juga turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang memandang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah tidak ternilai negara itu.